warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada petang ini seperti biasa kita sambung semula kuliah kitab kuliah tafsir yang bermula daripada juzuk pertama. Kita dah masuk pada surah Al-Baqarah pada hari Isnin yang lepas, ayat 1 sehinggakan ayat 5. Cuma oleh kerana ada masalah sikit pada hari Isnin lepas, oleh kerana saya berada di tengah perjalanan, maka recording yang ada yang hari itu pun saya tak berapa berpuas hati melihatnya. So saya ingat pada petang ni, oleh kerana ada beberapa kawan-kawan kita yang lain juga tak join pada ketika itu, saya nak ulang sedikit dari awal surah Al-Baqarah tetapi secara ringkas sahaja. Okay? Baik, yang pertama-tama saya nak ulang sikit berkaitan tentang fadilat surah Al-Baqarah ni. Okay? Jadi sebenarnya kalau kita nak cari semua detail tentang keutamaan surah Al-Baqarah ni, ia sangat banyak. Sama ada keutamaan satu surah penuh ataupun keutamaan ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ni. Misalnya ayatul kursi. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 kan. So kalau kita misalkan nak cari fadilat dia tu, maka sangat banyak. Okay? So yang saya nak sampaikan ni hanya keutamaan surah Al-Baqarah secara keseluruhan saja. Bukan ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah seperti ayatul kursi ataupun mungkin akhir daripada surah Al-Baqarah. Itu nanti kalau kita nak jelaskan tu semua, maka riwayat berkaitan itu sangat banyak. Nanti insya-Allah apabila kita sampai kepada ayat-ayat tertentu yang mempunyai fadilat tertentu, saya akan sampaikan insya-Allah taala. Misalnya nanti apabila kita sampai kepada ayatul kursi, maka insya-Allah saya akan cuba sampaikan semua fadilat-fadilat berkaitan tentang ayatul kursi itu. Okey. Baik, fadilat yang pertama surah Al-Baqarah ni seperti yang saya dah sampaikan, ia seperti fustatul Quran. Ia ibarat satu kemah besar kepada seluruh Al-Quran. Mengapa? Sebab kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ni amat sangat luas, amat sangat pelbagai. Sehingga kan bila kita analogikan dia kepada satu bangunan, maka surah Al-Baqarah ni ia seperti suatu kemah yang menaungi surah-surah yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan surah Al-Baqarah ni Rasulullah SAW kata, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kubur. Mengapa? Kata Nabi, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rumah yang tak dibaca dekat situ Al-Quran itu ibarat kubur. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan dekat situ surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita baca dekat rumah kita surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. Okay? Kemudian fadilat yang berikutnya ialah kata Nabi SAW, iqra'u surat Al-Baqarah fa innaha akhdaha barakatun. Bacalah surah Al-Baqarah kerana mengambilnya, termasuklah membacanya, mengkajinya, mengamalkannya, itu akan mendatangkan keberkatan. Apa dia keberkatan tu? Kasratul khair, banyaknya kebaikan. Okay? Wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya, maksudnya tidak membacanya, tidak mengkajinya, tidak mengamalkan surah Al-Baqarah, ia akan menyebabkan kedukacitaan, akan menyebabkan penyesalan nanti. Wala yastati'uha al-batalah, dan sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka segala bentuk kejahatan-kejahatan seperti sihir daripada orang-orang yang hasad, insya-Allah tidak akan pernah mampu menembus orang tersebut. Jadi surah Al-Baqarah ini boleh kita sebut sebagai suatu pendinding untuk diri kita daripada gangguan syaitan ataupun gangguan-gangguan daripada manusia yang hasad kepada kita. Okey. Baik, seterusnya Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya bagi tiap-tiap segala sesuatu itu ada puncaknya, ada punuknya. Sanam itu ibarat punuk. Kalau unta tu dia ada punuk dia. Bahagian
apa tu yang naik ke atas tu macam bukit tu, di atas unta tu, itu disebut dengan sanam. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna sanamal Quran, sesungguhnya punuk kepada Al-Quran ni, puncak dia, bukit dia adalah, bukit tertinggi ini adalah suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Kemudian kata Nabi, wa man qara'aha fi baitihi lailan, sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah ni dekat rumah dia pada waktu malam, lam yadkhul syaitan baitahu thalatha layan, maka syaitan tak akan masuk ke rumah itu selama 3 malam. Wa man qara'aha naharan, dan sesiapa yang membacanya pada waktu siang, maka syaitan juga tidak akan masuk ke dalam rumah itu selama 3 hari. Jadi surah Al-Baqarah ni ia bukan sekadar pendinding pelindung kepada diri kita, malah ia boleh melindungi rumah kita dan seisi rumah kita. Maka oleh kerana itulah surah Al-Baqarah ni merupakan surah yang sangat agung. Okay? Baik, itu secara ringkasnya saja. Kemudian saya nak ringkaskan kembali ayat 1 sehinggakan ayat 5, okay? Supaya yang tak join hari Isnin lepas oleh kerana ada gangguan tu, sebenarnya mungkin asalnya dah join, tapi oleh kerana terputus tu mungkin ada yang tak dapat join lagi. Baik, saya nak jelaskan secara ringkas saja. Yang pertama, surah Al-Baqarah ni diawali Allah Ta'ala dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni secara bahasa maknanya tidak ada, sebab ia bukanlah satu kalimah ataupun satu kata dalam bahasa Arab. So Alif Lam Mim dekat sini ini dikatakan sebagai huruful muqatta'ah. Okay? Bagi yang tak biasa lagi mendengar ni, tolong dengar dengan betul-betul. Okay? Sebab ada hari tu saya tengok dia tuliskan tetapi macam salah dengar apa yang saya sebut. Okay? Alif Lam Mim ni disebutlah ia sebagai huruful muqatta'ah. Bagi yang boleh tuliskan dalam tulisan Arab ataupun tulisan Rumi, boleh tuliskan dekat ruangan chat tu supaya kawan kita yang tidak berapa tidak berapa fasih mungkin mendengar bahasa Arab boleh tahu istilah ni. Huruful muqatta'ah ni maksudnya adalah huruf yang dibaca secara terputus-putus. Tidak dibaca secara bersambung, walaupun penulisannya kita tengok macam bersambung, lam dengan mim dekat situ. Okay? Alif Lam Mim. Maknanya secara bahasa tidak diketahui. So mengapa Allah Ta'ala letak dekat sini? Hikmah yang pertama hari itu saya dah sebut, supaya kita sedar bahawa ilmu kita ni sedikit. Hikmah yang berikutnya dikatakan para ulama ialah bahawa ini merupakan mukjizat Al-Quran, iaitu kelebihan Al-Quran yang tak mampu orang-orang musyrik, orang-orang Arab untuk membuat tandingannya. Okay? Yang ketiga adalah ini merupakan satu bukti juga bahawa Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalaulah sekiranya Al-Quran ini datang daripada Rasulullah, seperti mana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah, maka sudah tentulah tidak akan ada Alif Lam Mim. Apa sebab? Kerana Alif Lam Mim ini bukanlah suatu perkataan yang biasa yang diketahui oleh orang-orang Arab pada ketika itu. Mereka tak pernah tahu ni. Logiknya kita ni hanya akan bercakap dengan kosakata, atau kita hanya akan menulis dengan kosakata yang digunakan oleh kita ataupun yang kita ketahui. Kita tidak akan pernah menggunakan suatu perkataan yang tak pernah digunakan oleh masyarakat kita. Okay? Maka ini menjadi bukti bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, walaupun Alif Lam Mim ini secara bahasa tidak memberi makna apa-apa menurut jumhur ulama atau tidak diketahui maknanya, namun membacanya tetaplah akan mendatangkan pahala kepada kita, sekurang-kurangnya 30 pahala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kemudian hari itu saya dah sampaikan juga bahawa sebenarnya Alif Lam Mim ini Allah Ta'ala jadikan sebagai awal atau pembukaan kepada satu surah dalam Quran. Alif Lam Mim ni bukan saja ada pada surah Al-Baqarah. Okay? Lebih kurang ada 5 surah dalam Al-Quran itu diawali dengan Alif Lam Mim, seperti surah Ali Imran nanti, As-Sajadah juga, itu semua diawali dengan Alif Lam Mim. Okay? Salah satu hikmahnya yang tadi saya belum sebutkan ialah untuk menarik perhatian orang-orang Arab. Okay? Untuk menarik perhatian orang-orang Arab. So bila disebutkan Alif Lam Mim, mereka pun terus macam
apa ni, macam rasa pelik, apa benda yang dibacakan ni. So itu menarik perhatian mereka untuk mendengarkan ayat berikutnya. Oleh kerana itulah ayat berikutnya biasanya selepas alif lam mim ni, itu Allah Ta'ala langsung memperkenalkan Quran. Maka pada ayat 2 daripada surah Al-Baqarah ni, Allah menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Okay? Jadi ayat 2 ni menjelaskan 3 sifat Al-Quran. Yang pertama adalah Quran ni kitab yang sangat sempurna. Tidak ada kekurangan apa-apa di dalam. Yang kedua, Al-Quran ni adalah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya walau dari sisi manapun. Okay. Yang ketiga, sifatnya ialah kata Allah, hudal lil muttaqin. Al-Quran ni merupakan kitab yang memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Okay. Baik. Seterusnya, ayat 3 dan ayat 4. Itu Allah Ta'ala menjelaskan apakah ciri orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka sahaja yang akan mengambil manfaat daripada petunjuk Al-Quran tu. Apa ciri-ciri mereka? Allah Ta'ala jelaskan kepada kita 5 ciri-cirinya. Okay? 5 ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mana mereka inilah yang akan mengambil manfaat daripada Al-Quran. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Hari itu saya dah jelaskan juga macam mana beriman kepada yang gaib ni. Antara yang gaib ni adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada azab kubur ataupun nikmat kubur, beriman akan kehidupan akhirat, ada syurga, ada neraka dan seterusnya. Mengimani yang gaib. Yang kedua ialah wa yuqimunas salah, mendirikan salat. Okey, mendirikan salat. Okey. Mengapa dekat sini disebutkan selepas iman kemudian disebutkan mendirikan salat? Hari itu hikmah dia saya dah sebut bahawa keimanan seseorang tidak akan dikatakan sempurna kecuali ia buktikan dengan melakukan amal soleh, dan amal soleh yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah ialah solat. Okay? Baik, ini yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebahagian harta yang telah Allah Ta'ala rezekikan. Infak dekat sini menafkahkan atau menginfakkan dua sifat dia. Ada kalanya wajib seperti zakat, ada kalanya sunat. Mereka ini suka melakukan dua perkara ini. Yang menjadi persoalan, mengapa dekat sini amalan yang mereka lakukan Allah Ta'ala sebut dua ni, iaitu solat dan berinfak. Mengapa yang dua ni? Sebab sebenarnya dua amalan ni, solat dengan berinfak ni hanya dua amalan simbolik sahaja, yang mana solat ini merupakan amalan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi solat ni dia lebih kepada membina individu, okay? Membina individu seseorang, syakhsiah seseorang. Oleh kerana itu solat ini merupakan amalan atau ibadat antara kita dengan Allah Taala. Manakala infak ni pula, ni adalah merupakan amalan untuk membina, untuk menghidupkan kehidupan sosial kita, masyarakat kita, saudara-saudara Muslim kita. Maka dari sini dapat kita faham bahawa kesempurnaan iman itu bukan sekadar kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, tetapi kita kenalah juga membangun hubungan, kepedulian kita, memperhatikan saudara-saudara Muslim kita yang lainnya dengan cara kita berinfak kepada mereka, kita bersedekah kepada mereka, kita membayar zakat kepada mereka. Okay? Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat kata Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iaitu beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ada menarik pada ayat ni, Allah Ta'ala mendahulukan beriman kepada Al-Quran, baru kemudian kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mungkin ini menjadi suatu persoalan, mengapa tidak dikatakan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran baru Al-Quran? Sebab kan kalau kita fikir sepatutnya begitu. Kerana apa? Kerana kitab-kitab terdahulu itu lebih awal diturunkan daripada Al-Quran. Mengapa dekat sini Allah utamakan beriman kepada Al-Quran baru kepada kitab-kitab sebelum? Ini ada satu hikmah yang terkandung dekat sini, bahawa dalam kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, kita mestilah mengimaninya sesuai dengan panduan Al-Quran. Jadi misalkan kita nak beriman kepada Injil ataupun Taurat ataupun Zabur mungkin kan,
bagaimanakah cara kita mengimaninya? Adakah kita imani Injil itu seperti mana yang ada pada orang Kristen sekarang, ataupun mungkin Zabur seperti mana yang ada pada orang Yahudi sekarang? Jawapannya tentu tidak begitu. So macam mana cara dia? Caranya adalah kita mengimaninya sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan kepada kita. Misalnya Al-Quran beritahu kepada kita tentang Injil, Al-Quran beritahu kepada kita tentang Taurat, Al-Quran beritahu kepada kita tentang suhuf-suhuf, dan seterusnya. Jadi itu banyak Allah Ta'ala beritahukan dalam Quran. So dalam kita mengimani kitab-kitab terdahulu tu, kita mesti berpandukan kepada Al-Quran. Sebab itulah pada awal pada ayat ayat 4 daripada surah Al-Baqarah ni, Allah Ta'ala dahulukan beriman kepada Al-Quran, baru kemudian kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima ialah wabil akhirati hum yuqinun, iaitu mereka yakin akan kehidupan akhirat. Jadi 5 ciri inilah orang yang bertakwa tu. Okey. Pada awal surah Al-Baqarah ni, 5 ciri inilah orang yang bertakwa tu Allah Taala sampaikan. Ada 5 ciri mereka, yang mana kalau kelima-lima ciri ini ada pada diri seseorang, maka insya-Allah Al-Quran ni akan memberi manfaat kepada dia, atau dia akan mengambil manfaat daripada Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berinfak. Yang keempat ialah beriman kepada kitab-kitab termasuk Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kelima, yakin akan kehidupan akhirat. Okay? Baik. Kata Allah Ta'ala pada ayat 5, apabila orang dah mempunyai 5 ciri yang tadi, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dari ayat 3 sehinggakan ayat 4 tu, maka ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa mendapatkan nur, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada 5 ciri tadi pada diri kita, insya-Allah hidup kita atas dunia ni sentiasa dibimbing oleh nur Allah. Dapat cahaya daripada Allah Ta'ala. Hari itu saya dah buat satu perumpamaan. Kita ni hidup di dunia ni tanpa cahaya Al-Quran, tanpa cahaya petunjuk daripada Allah, itu seperti orang yang berjalan pada malam yang sangat gelap gulita. Tak tahu kita nak melangkah ke mana. Oleh kerana itulah, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah disebut mereka orang yang tersesat. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada panduan, tak tahu nak berjalan ke mana. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, cahaya daripada Allah, seperti mana Allah Ta'ala sebut pada ayat 5 ni, itu analogi dia lebih kurang seperti orang yang berjalan pada malam yang sangat gelap, tiba-tiba ia mendapatkan cahaya di hadapannya, maka dia hanya melangkah mengikuti cahaya tersebut. Oleh kerana itulah, orang-orang yang mendapatkan cahaya petunjuk daripada Allah, mereka tidak akan pernah tersesat dalam hidup ini. Oleh kerana mereka tidak tersesat, maka mereka pun akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Okay? Baik, itulah ulangan secara ringkas ayat 1 sehinggakan ayat 5. Sebenarnya saya ingat dah ramai juga yang mendengar kuliah ni pada hari Isnin yang lalu, tapi tak apa, saya ulang oleh kerana ada kawan-kawan kita mungkin yang tidak berapa jelas berkaitan kuliah kita pada hari Isnin yang lepas. Okay? Baik, kita teruskan ayat 6 dan ayat 7. Okay? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Okay, baik. Dua ayat ni Allah Ta'ala menceritakan kepada kita berkaitan tentang orang-orang kafir. Okay? Sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita berkaitan tentang orang-orang yang beriman. Okay? Baik. Antara keunikan Al-Quran, antara keunikan Al-Quran ialah apabila Al-Quran bercerita tentang orang-orang beriman, maka selepas itu biasanya Allah Ta'ala akan menceritakan tentang orang-orang yang kafir. Okay?
Begitu juga sebaliknya, kalau Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, maka selepas itu Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Okay? Jadi pada awal surah Al-Baqarah ni sebenarnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita 3 golongan manusia. Yang mana sampai hari kiamat, manusia hanya akan berada pada 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman. Itu yang kita bahaskan tadi dari ayat 2 ataupun ayat 3 sehinggakan ayat 5. Okay? Kemudian nanti ayat 6 dan ayat 7 ni Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir yang memang secara nyata menampakkan kekafiran. Okay? Kemudian yang ketiga ialah Allah Ta'ala nanti akan menjelaskan kepada kita tentang orang-orang munafik. Bermula daripada ayat 8. Okay? Bermula nanti dari ayat 8 tu Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang munafik. So ada 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala ceritakan pada awal surah Al-Baqarah ni. Sebenarnya 3 golongan manusia ini sahajalah yang akan ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat 3 golongan ini sahaja manusia. Imma dia mukmin, ada kalanya dia seorang mukmin. Imma kafir, ada kalanya dia sebagai kafir. Imma munafik, ada kalanya ia menjadi seorang munafik. Nah, okay. Nanti sampai ke perbahasan ayat-ayat munafik kita akan bicarakan. Okay. Baik. Kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa kebiasaan Al-Quran apabila Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang beriman sebelumnya, maka selepas itu biasanya Allah Ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang orang-orang kafir ataupun sebaliknya. Baik, mengapa mesti begitu cara Allah Ta'ala? Mengapa mesti orang-orang beriman diiringi penjelasan orang kafir ataupun sebaliknya? Ini sebenarnya dikatakan ulama ialah supaya ada suatu perbandingan baina ahli iman wa ahli kufur, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Okay? Jadi Allah Ta'ala sentiasa sandingkan perbahasan ni, iman dan kafir, syurga dan neraka, itu supaya kita yang membaca Al-Quran mendapatkan suatu perbandingan yang amat jelas, yang amat nyata, sehingga kan membuat kita dapat memilih mana satu yang sepatutnya kita pilih. Ini Allah Ta'ala jelaskan tadi orang beriman. Apakah ciri-ciri mereka dan apa pula keutamaan mereka. Allah Ta'ala dah jelaskan. Lepas ni Allah Ta'ala akan jelaskan kepada kita tentang orang-orang kafir. Macam mana ciri-ciri mereka dan bagaimana keadaan mereka. Allah dedahkan kedua-dua ni kepada kita. Tujuannya supaya jelas bagi kita nampak ada muqaranah. Ada suatu perbandingan yang amat jelas di hadapan kita, sehingga kan ini membuat kita dapat memilih mana yang sepatutnya kita pilih, menjadi orang beriman ataupun menjadi orang kafir. Okay? Baik, kita perhatikan ayat Allah Ta'ala yang terdapat pada ayat 6. Okay? Baik, kata Allah Ta'ala, Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama sahaja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Okay? Mereka tidak akan beriman. Okay? Ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Kata Allah, innal ladina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Apakah makna kafir? Ini dah menjadi suatu perkataan yang biasa kita ungkapkan. Kafir. Okay? Kita biasa sebut orang-orang kafir. Kita sebut. Apa sebenarnya maksud kafir tu? Kafir ni atau al-kufru itu berasal dari kata kafara. Kafara secara bahasa itu bermakna satrus syai', menutup sesuatu. Jadi maksud kafir itu adalah menutup sesuatu. Okay? Maksud kafir secara bahasa ialah satrus syai', menutup sesuatu. Maka wa man kafara faqad ghatta al-haqiqata, maka sesiapa orang yang kafir sebenarnya dia telah menutupi suatu kebenaran. Jadi dikatakan orang-orang kafir itu sebagai orang kafir
Kerana mereka itu adalah orang-orang yang menutup diri, menutup hati mereka daripada kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud kafir itu secara bahasa adalah orang-orang yang menutup dirinya daripada beriman terhadap apa-apa yang diturunkan Allah Taala seperti Al-Quran ataupun Rasulnya. Okay? Maka dikatakan wa kullu man lam yu'min bil Quran fahuwa kafir. Maka semua orang yang tidak mahu beriman kepada Al-Quran, dia masuk kategori orang kafir. Sebab apa? Al-Quran ini merupakan wahyu ayat Allah Taala yang diturunkan Allah kepada Rasulullah dan untuk disampaikan kepada semua manusia supaya manusia ini beriman. Okay? Jadi apabila nanti ada orang mengatakan kafir, kita dah tahu dah apa maksud kafir itu. Okay? Jangan sampai nanti kita sebut kafir, sedangkan kita tidak tahu sebenarnya apakah dia maksud kafir itu. Okay? Sebahagian ulama mengatakan secara istilah yang dimaksudkan kafir itu ialah al-juhudu lima ja'a bihi rasul, iaitu membantah atau menentang apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Okay? Au jahada ba'dah, ataupun dia bantah sebahagiannya. Jadi macam ni. Yang menyebabkan seseorang itu jadi kafir bukan sekadar ia menolak ataupun mengingkari semua apa yang dibawa oleh Rasul. Bahkan kalau dia mengingkari sebahagian saja pun, itu boleh jatuh kepada kekufuran. Baik, saya bagi contoh macam ni. Mungkin ada orang memang dia sama sekali tidak percaya dengan agama Islam lah. So itu kita kata kafir lah kan. Tetapi ada orang-orang tertentu kadang-kadang dia mempercayai sebahagian daripada Islam ni, namun beberapa perkara dia tak mahu mempercayainya. Katalah dia percaya 80%, 20% lagi dia tak percaya. Maka itu tidak, dia itu boleh jatuh kepada kekufuran juga. Misalkan saya bagi contoh saja. Dia tidak percaya bahawa salat itu merupakan kewajipan yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Agaknya kalau ada orang dia tidak percaya bahawa salat itu wajib, kufur atau tidak? Jawapannya dia jatuh kepada kekufuran. Walaupun mungkin dia percaya ibadat tentang puasa, mungkin dia percaya dengan risalah-risalah yang dibawa Nabi yang lain, dia percaya. Tapi dalam bab solat dia tidak percaya. Jatuh kepada kekufuran. Atau misalkan dia tidak percaya ada ibadah haji. Yang lain dia percaya, solat, dia haji sembahyang. Tapi bila bicara haji dia kata haji itu tak ada. Ini pun boleh jatuh kepada kekufuran. Maka kafir itu bukan sekadar ia menolak semua apa yang dibawa oleh Rasul, bahkan apabila ia menolak sebahagiannya saja pun, maka boleh jatuh kepada kekufuran. Okay? Baik, itu orang kafir. So kata Allah Ta'ala, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah Ta'ala, sama sahaja atas mereka, a'anzartahum, engkau beri peringatan kepada mereka wahai Muhammad, am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka la yu'minun, tetap tidak akan beriman. Baik. Ayat ini merupakan satu satu tasliyah sebenarnya, satu hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini dikatakan sebagai satu hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah ni adalah orang yang sangat ingin supaya manusia ni semua mahu beriman kepada Allah Ta'ala, mahu beriman kepada Al-Quranul Karim. Namun kenyataannya ada sahaja sebagian orang yang memang tidak mahu beriman. Antaranya apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 6. Sehingga kan kata Allah, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okay? Sama ada engkau beri peringatan kepada mereka wahai Muhammad, ataupun engkau tak beri peringatan kepada mereka, sawa'un, sama saja, la yu'minun, mereka tetap tidak akan mahu beriman. Okay? Mereka tetap tidak akan mahu beriman. Fala tata'athar qulubuhum. Tidak ada kesan apa-apa dengan hati mereka saat Rasulullah SAW menyampaikan peringatan. Okay? Baik. Seterusnya ayat 7. Pada ayat 7 ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita
Apakah sebabnya sehingga kan orang-orang kafir ni tadi kata Allah, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka wahai Muhammad ataupun engkau tak beri peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan mahu beriman. Apakah sebabnya sampai begitu? Sebabnya Allah Ta'ala sebut pada ayat 7. Okay? Jadi pada ayat 7 kata Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah wa lahum azabun azim. Kata Allah, Allah Ta'ala mengunci hati mereka. Okay? Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka seksa yang amat berat. Okay? Jadi pada ayat ini seperti mana tadi saya sebut, ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apakah punca orang-orang kafir ni tidak dapat diberi nasihat, atau kata Allah sama saja engkau beri nasihat kepada mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Okay. Apa sebab dia? Yang pertama kata Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala telah mengunci hati mereka. Okay. Allah Ta'ala telah mengunci hati mereka. Hati ni apabila telah dikunci Allah Ta'ala, ia tidak akan dapat masuk lagi ke situ kebaikan dan tidak akan dapat mengeluarkan kebaikan lagi. Okay? Tidak akan dapat masuk ke situ kebaikan dan tidak akan dapat mengeluarkan kebaikan lagi. Jadi apa ni? Fala yakunu lil imani ilaiha masdaq, kata ulama. Tidak ada lagi jalan ke situ untuk masuknya ke iman itu. Maka tidak bermanfaat lagi akhirnya peringatan-peringatan yang disampaikan. Itu sebab pertama, hati mereka ditutup. Tetapi mungkin yang menjadi satu persoalan adalah, mengapa hati mereka itu ditutup? Apakah Allah Ta'ala zalim? Allah Ta'ala tutup hati mereka? Okay? Apakah Allah Ta'ala zalim? Allah tutup saja hati mereka sehingga kan dengan sebab itu mereka tidak dapat lagi menerima peringatan-peringatan yang disampaikan tu? Jawapannya tidak. Allah tidak zalim kepada mereka. Sebab Allah itu tidak pernah menzalimi seorang pun daripada hambanya. So sebenarnya apa yang berlaku? Mengapakah hati mereka sampai dikunci? Maka kata ulama, az-dzunubu idza tataba'at 'alal qulub aqlaqatha. Dosa ni apabila dah banyak berulang kali terus menerus dilakukan, maka ia dapat menutup hati seseorang. Okay? Jadi orang ni kalau dia sentiasa melakukan dosa, maksiat, maka apabila dah semakin banyak dosa ni, dosa tu akan menutup hati. Allah Ta'ala ada berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin, tak silap saya. Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim, kata Allah. Rana ala qulubihim ni ulama tafsir mengatakan ialah maksudnya hati mereka itu telah dibuat Allah Ta'ala hitam tertutup semua. Apakah puncanya? Puncanya adalah kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ada satu noktah hitam dalam hati dia. Buat dua begitu, buat tiga begitu, bertambah. Sehingga kan apabila dah semakin banyak dah dia buat dosa ni, maka Allah pun akhirnya mengunci hati dia itu, kerana hati itu sudah tidak ada lagi nilai keimanan di dalamnya. Ia telah dipenuhi oleh dosa dan maksiat. So ini memberi satu pengajaran kepada kita, berhati-hatilah kita dalam hidup ni. Sebab apa? Dosa maksiat yang kita lakukan, ia memberi pengaruh kepada hati kita. Maka kita pun perlu menanyakan diri kita, mengapa aku ni macam susah sangat nak faham? Mengapakah aku ni macam apa ni, berat sungguh untuk untuk memahami, untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala. Mungkin persoalan ini muncul kita rasa dalam diri kita,
Maka apabila itu kita rasakan susah, maka mungkin saja ada perbuatan-perbuatan maksiat yang sentiasa kita lakukan dan ia memberi pengaruh kepada hati kita sehingga kan hati itu jadi keras, hati itu ditutup Allah Taala, hati itu menjadi susah faham. Maka khususnya dalam ilmu agama ni kita tidak cukup sekadar mengandalkan kekuatan seseorang belajar, tetapi yang paling utama ialah bagaimanakah dia hidup, adakah dia melakukan perintah-perintah Allah ataupun tidak. Okay? Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ajarkan ilmu-ilmu yang lain kepada kamu. Maksudnya apa? Ayat itu menjelaskan ternyata ketakwaan seseorang itu ada hubung kait dia dengan pengetahuan dia. Okay? Ada hubung kait dengan pengetahuan. Dan pengetahuan ini berada dalam hati seseorang. So ini maknanya apa? Khususnya dalam ilmu agama, apa yang kita lakukan itu memberi pengaruh kepada hati kita. Dan bagaimana keadaan hati kita, itu juga nanti akan tercermin setakat mana ilmu yang kita miliki. Okay? Baik, kita kembali pada ayat 7 ini. Khatamallahu ala qulubihim. Sebab pertama adalah kerana hati mereka telah dikunci Allah Ta'ala. Apabila hati seseorang telah dikunci Allah, maka lahumul mani'ah minal iman. Maka akan adalah yang menghalangi hati mereka dapat beriman. Sehingga kan hati ini dah tak dapat lagi memahami perkara-perkara yang sepatutnya untuk dia fahami. Okay? Baik, yang kedua kata Allah Ta'ala, wa'ala sam'ihim. Dan Allah Ta'ala juga telah menutup pendengaran mereka. Okay? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menutup pendengaran mereka. Kemudian wa'ala absarihim, dan juga Allah Ta'ala menutup mata mereka. Jadi hati dikunci, hati ditutup, kemudian telinga atau pendengaran, kemudian mata. Tiga-tiga ini telah ditutup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya apa tadi? Sebabnya tadi adalah perbuatan mereka. Lagi sekali saya ingatkan bahawa antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat Allah Ta'ala ni, ternyata apa yang kita lakukan ia memberi pengaruh kepada tiga panca indera kita yang sangat penting. Okay? Hati ataupun akal fikiran kita, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan. Amat memberi pengaruh. Maka oleh kerana itulah dalam ilmu agama ni khususnya kita kena jaga juga yang tiga ni. Okay? Kita kena jaga. Baik. Apa yang disebutkan Allah Ta'ala pada ayat ni, ini bukan bermakna mereka dah tak ada hati sama sekali, tak boleh berfikir sama sekali lagi, atau tak boleh mendengar sama sekali lagi, atau tak boleh melihat sama sekali. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah hati mereka tu masih berfungsi, akal mereka tu masih berfungsi, tetapi tidak dapat untuk memikirkan, untuk merenungkan perkara-perkara agama, perkara-perkara ayat-ayat Allah yang membawa manfaat kepada mereka. Tak dapat. Kalau mungkin memikirkan dunia, oh dia cerdik. Kalau memikirkan bisnes, dia cerdik. Kalau nak memikirkan macam mana nak cari customer segala macam, dia mungkin cerdik. Tetapi bila berkaitan tentang agama ni, hati dia tu jadi buta. Hati dia jadi buta. Ini maknanya hati yang dimaksudkan ditutup dekat sini, ditutup Allah Ta'ala daripada kebaikan-kebaikan. Sehingga kan ia tak dapat memahami lagi. Yang kedua, pendengaran mereka ditutup. Maksudnya bukan tiba-tiba mereka tuli. Mereka dapat mendengar, tetapi tidak dapat mendengar perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau mendengar muzik boleh tahan dalam satu hari. Mendengarkan cerita kawan boleh tahan berjam-jam. Tetapi mendengarkan ayat-ayat Allah, dia langsung dia rasa macam panas telinga tu, macam tak seronok lah, macam-macam lah. Langsung dia tidak tertarik. Hati-hati. Jangan-jangan ini adalah punca daripada perbuatan kita. Okay? Baik, yang ketiga kata Allah wa ala absarihim ghishawah. Ada penutup pada mata mereka. Ini juga seperti yang saya sebut tadi. Tidak bermakna bahawa mereka ini buta. Mata mereka buta. Tidak. Namun mata ini dah tak dapat lagi melihat perkara-perkara yang dapat membawa manfaat kepada mereka. Okay? Baik, dekat sini Allah Ta'ala menyebutkan tadi tiga ni. Hati, pendengaran dan penglihatan. Mengapa yang tiga ni bukan anggota tubuh yang lain? Sebabnya kata ulama ialah
Kerana tiga inilah sebenarnya pintu yang membawa hidayah itu kepada kita. Pintu hidayah itu tiganya. Yang pertama, hati manusia. Yang kedua adalah pendengaran. Yang ketiga adalah penglihatan. Tiga ini sahaja. Hidayah itu tak pernah masuk oleh asbab kaki kita, oleh asbab tangan kita. Ia mesti bergantung kepada yang tiga tadi. Ada kalanya hati, ada kalanya pendengaran, dan ada kalanya penglihatan. Ini yang tiga ni. Maka oleh kerana itu, apabila ketiga-tiga ini telah ditutup Allah, maka dah tak ada jalan dah untuk hidayah tu masuk ke dalam diri kita. Dah tak ada jalan. Oleh kerana itulah, apabila manusia dah sampai ke tahap ini, maka sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, sudah tidak bermanfaat lagi dan mereka tidak akan beriman. Sebab apa? Tidak masuk. Disampaikan ceramah, telinga telah ditutup daripada mendengar yang baik. Diperlihatkan perkara-perkara yang baik, mata ini telah ditutup daripada melihat perkara-perkara yang baik. Diajak dia untuk berfikir tentang perkara-perkara yang baik, dia tidak mahu kerana akal dia, hati dia telah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itulah, apabila dah sampai ke tahap ini, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, maka mereka tidak akan mahu beriman lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Ulama yang bernama Tahir Ibnu Ashur ada menjelaskan, kalau kita perhatikan ayat 7 ni, di sana Allah Ta'ala mendahulukan kata sam'ihim baru absarihim. Iaitu pendengaran dahulu, baru penglihatan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan Al-Quran, memang begitulah biasanya susunan yang dibuat Allah Ta'ala. Iaitu pendengaran dia lebih didahulukan, baru lepas tu baru penglihatan. Tahir bin Ashur rahimahullah mengatakan, mengapakah bentuk susunan dia macam ni? Ini kerana pendengaran itu sebenarnya lebih besar manfaatnya daripada penglihatan, khususnya dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita menyaksikan sendiri bahawa orang yang tidak ada mata sekalipun, mereka masya-Allah boleh beriman dengan mantap kepada Allah Taala, dan mereka boleh faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan sekadar faham, mereka juga hafal akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak dikurniakan Allah mata yang sempurna seperti manusia pada umumnya. Okey. Jadi melalui pendengaran ini saja mereka dah boleh hafal, mereka dah boleh tahu, mereka dah boleh faham. Oleh kerana itulah pada ayat ini Allah Taala dahulukan pendengaran, baru kemudian absarihim, iaitu penglihatan. Okey. Baik, seterusnya kata Allah Taala, walahum azabun azim, dan bagi mereka ini adalah azab Allah Ta'ala yang amat berat. Orang-orang yang telah ditutup hatinya, ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya, maka iman sudah tidak akan masuk ke dalam diri mereka, maka oleh kerana itulah mereka akan mendapatkan azab seksa yang amat berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ayat ini sekaligus memberi mafhum mukhalafah kepada kita. Apa dia mafhum mukhalafah tu? Mafhum mukhalafah ni kefahaman terbalik daripada apa yang telah disebutkan. Kalau dekat sini disebutkan hati mereka yang telah dikunci, pendengaran mereka yang telah dikunci, dan penglihatan mereka yang telah ditutup Allah, membuat mereka mendapatkan azab yang pedih. So ini bermakna kalau kita membuka hati kita kepada ayat-ayat Allah, kalau kita membuka telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah, atau kita membuka mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah, ini pula lah yang insya-Allah menjadi asbab kita dimasukkan Allah ke dalam syurganya. Okay. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Yang paling banyak Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka itu adalah daripada kalangan jin dan manusia. Itu yang menjadi isi neraka Allah Ta'ala itu. Apa punca mereka dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka? Yang pertama kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikurniakan Allah hati, namun tak pernah mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini perlu kita muhasabah diri kita. Okay?
kita ni Allah Ta'ala beri akal fikiran, Allah Ta'ala beri kita hati. Dah tahap mana dah kita manfaatkan ni untuk ayat-ayat Allah? Manakah lebih banyak kita gunakan memikirkan, merenungkan, mencintai dunia kita atau mencintai, memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah? Silap-silap 90% atau bahkan mungkin lebih, semua kita manfaatkan untuk dunia. Kita cintakan dengan dunia dengan hati kita, kan? Kita rindukan dunia dengan hati kita, kita risaukan dunia oleh hati kita juga. Sedangkan ayat-ayat Allah kita tak faham, kita tak amal, kita tak hafal, kita tak pernah risau. Maka sekarang ni kita perlu untuk muhasabah diri kita. Sepatutnya ada sebarang kerisauan dalam hati kita bila mana kita tak faham ayat Allah, bila mana kita tidak memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga sebenarnya berkait erat dengan dengan kita mengkaji Al-Quran, bahawa ketika mana kita mengkaji Al-Quran, itu yang paling utama dihadirkan adalah hati kita. Okay? Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak mahu mentadabbur Al-Quran? Tu kata Allah. Adakah hati mereka telah dikunci? Maksudnya apa? Dalam kita membaca Quran tu, kita kena libatkan hati kita. Kita kena libatkan hati kita. Kita kena renungkan maknanya. Kita kena fikirkan semua kandungan-kandungan ayat-ayat tersebut. Jadi itu sebab yang pertama. Yang kedua kata Allah Ta'ala, lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ni ada telinga namun tidak dapat mendengar. Maksudnya tidak digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Kalau kawan datang cerita pasal keaiban orang, pasal kehidupan rumah tangga orang, pasal keburukan-keburukan orang lain, kita boleh relax mendengar tu berjam-jam, kan? Tetapi bila kita membincangkan ayat Allah, membincangkan agama kita, kita rasa perbincangan tu bukan satu perbincangan yang menarik, kan? Tidak seronok telinga kita untuk mendengar tu. Ini masalah. Maka dari sekarang kita kena ubah tu. Kita kena ubah. Bagaimana telinga kita ni kita manfaatkan lebih banyak untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Sebab ia menjadi penentu juga antara kita menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Okay? Baik, yang ketiga kata Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka telah dikurniakan Allah mata namun tak dapat melihat. Maksudnya mereka tak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi Allah Ta'ala kurniakan mata ni kepada kita, gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tu sangat banyak. Ada ayat Allah Ta'ala pada kitab Al-Quran. Ada ayat Allah Ta'ala pada alam semesta ini. Ini yang dikatakan sebagai ayatul kauniyah. Maka langit, matahari, bintang, bulan, lautan dan semuanya itu merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan mata kita untuk melihat itu. Saat kita melihat, rasakanlah kebesaran Allah Taala. Rasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa kita kecil di hadapan Allah Taala. Baik, suara saya tak dengar ke? Kalau ada yang mendengar suara saya, tolong tolong jawab dulu. Sebab saya dah baca chat daripada Kak Sabariah ni, tak dengar dah apa Ustaz cakap. Okey, yang lain jelas. Maknanya lain Kak Sabariah ni yang rasanya tak berapa elok. Okey. Yang lain dengar, okey? Yang lain dengar. Baik, insya-Allah okey lagi lepas tu, okey. Baik, kita kembali pada ayat Allah Ta'ala ni. So, ayat Allah Ta'ala ni, ayat 7 ni, inilah yang menjadi punca bahawa mereka tidak dapat memberi manfaat lagi. Namun begitu, ayat Allah Ta'ala ni berkaitan tentang orang-orang kafir ni, jangan kita berhenti setakat ni sahaja. Kalau kita salah faham akan ayat Allah Ta'ala ni, nanti kita akan menyimpulkan orang-orang kafir itu tak ada guna kita bagi kuliah kepada mereka. Tak ada guna kita bagi ceramah kepada mereka. Sebab kata Allah, sama ada yang kau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak akan bermanfaat. Nanti kita berhenti pula. Ni kita kena tengok siapakah mereka yang dimaksudkan Allah Ta'ala ni. Kan? Siapakah mereka yang dimaksudkan Allah Ta'ala ni? Adakah semua orang kafir? Kita juga melihat hampir tiap-tiap hari ada orang-orang kafir yang mana mereka menjadi mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam. Mereka bersyahadat.
So nanti kita salah faham, kita tengok ayat ni, macam mana orang kafir ni pula boleh masuk Islam sedangkan Quran kata tidak bermanfaat. Okay? Jadi kekufuran orang itu pun bertahap-tahap. Okay? Kekufuran orang itu pun bertahap-tahap. Ada orang-orang kafir yang masih boleh menerima dakwah. Okay? Dan Allah Ta'ala beri kepada mereka hidayah. Dan ada orang yang berada pada tahap seperti mana yang disebutkan pada ayat 6 dan ayat 7 ni. Sehingga kan apapun disampaikan kepada mereka tentang peringatan-peringatan Allah tidak bermanfaat. Namun kita ni tidak diberitahu Allah siapakah mereka ini. Secara nyata, secara jelasnya, kita tidak pernah tahu. Ayat ni dulu diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW hanya sebagai pemberitahuan sahaja supaya Rasulullah tidak terlalu bersedih oleh kerana orang-orang kafir tak mahu beriman. Maka Allah Ta'ala sampaikan bahawa ada orang-orang kafir yang mana kekufuran mereka itu sampai ke tahap sama ada engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Puncanya disebabkan 3 hal yang tadi. Oleh kerana hati mereka telah dikunci, pendengaran mereka telah ditutup Allah dan penglihatan mereka telah ditutup. Sehingga kan hidayah tu dah mustahil lah masuk ke dalam diri mereka. Namun ini tidak semua. So bagaimana kita nak tahu ni orang ni dah sampai ke tahap apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 6 dan 7 ni ataupun tidak? Kita tengok sahaja macam mana akhir kehidupan dia daripada dunia ni. Orang kafir yang memang sampai dia meninggal daripada dunia ini, dia tetap tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala, tidak mahu masuk ke dalam agama Islam, maka ia sebenarnya telah termasuk pada ayat 6 dan 7. Namun selama mana ia masih hidup, ni non-Muslim ni, ada non-Muslim, dia masih hidup lagi. Jangan kita katakan, awak ni memang tak ada gunalah kami bagi ceramah. Tak ada guna kami ingatkan. Sebab awak ni sama ada diberi peringatan ataupun tidak akan beriman. Jangan pula kita begitu. Kita tidak boleh menuduh mereka. Ada juga orang kadang-kadang awalnya kafir, tapi di hujung usia tiba-tiba Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk menjadi mu'alaf, dia pun menjadi masuk Islam. Okay? Jadi siapakah orang yang mengalami hal yang sebegini? Itu hanya rahsia Allah Ta'ala. Dan sebagai satu pengetahuan bagi kita, bahawa memang orang-orang kafir atau sebahagian besar, bahkan sebahagian besar daripada orang kafir itu sebenarnya seperti mana yang Allah Ta'ala gambarkan pada ayat 6 dan 7 ni. Namun demikian, kita tak nafikan ada juga orang-orang kafir yang tiba-tiba mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang menjadi pengajaran bagi kita tadi, kita sebagai orang yang Muslim, yang dah Islam sejak daripada lahir lagi, kita kena jagalah hati kita, jaga pendengaran kita, jaga penglihatan kita. Sebab 3 inilah yang menjadi pintu hidayah masuk ke dalam diri kita. Gunakan 3 hal ni untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Okay? Baik, kita teruskan sikit lagi. Ayat 8 sehinggakanlah ayat 10 nanti, insya-Allah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ni ayat-ayat Allah Ta'ala ni tadi untuk membicarakan tentang orang-orang beriman pada ayat 1 sampai ayat 5, itu hanya lebih kurang 5 ayat saja atau bahkan hanya 4 ayat saja. Manakala untuk bercerita tentang orang-orang kafir pula, Allah Ta'ala jelaskan kepada kita hanya dalam 2 ayat saja. Okay? Manakala tentang orang-orang munafik ni Allah Ta'ala datangkan penjelasannya kepada kita lebih kurang dalam dalam 13 ayat tak silap saya, bermula daripada ayat 8 sehinggalah nanti ayat 20 itu bercerita tentang orang-orang munafik, lebih kurang dalam 13 ayat. Okay? Mengapakah demikian? Ini ada dibahaskan ulama juga. Kalau bercerita antara orang beriman dan orang kafir itu, ia bukanlah suatu perkara yang sukar. Ibaratnya kita cukup membandingkan antara putih dengan hitam. Iman itu putih, kafir itu adalah hitam. Dan kedua-dua ini jelas. Putih itu jelas, hitam itu jelas. Tetapi ada satu golongan manusia. Ini golongan yang ketiga ni, tak jelas. Nampaknya macam putih,
tapi rupa-rupanya dalam tu hitam. Dia berpenampilan seperti orang Islam, namun isinya adalah kufur. So ini tak mudah untuk dikenal. Mengenali orang kafir itu mudah, mengenali orang beriman itu mudah. Tetapi mengenali orang-orang munafik ni ia bukan perkara yang mudah. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala datangkan 13 ayat untuk menjelaskan tentang mereka. Untuk orang beriman cukup 4 ayat. Untuk orang kafir cukup 2 ayat. Manakala untuk orang munafik sampai 13 ayat. Sehingga kan nanti pada hujung pembicaraan tentang orang munafik ni, sampai-sampai Allah Ta'ala datangkan perumpamaan tentang mereka. Supaya apa? Supaya jelas dan terang kepada kita orang-orang beriman. Okay? Baik. Dan seterusnya, sebenarnya orang-orang munafik ini muncul ini selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi orang munafik ini semasa Rasulullah di Makkah itu belum ada. Jadi tidak ada cerita orang munafik di Makkah. Yang ada di Makkah itu hanya mukmin dan kafir ataupun kafir dan mukmin, itu sahaja. Bila Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, maka muncullah golongan yang ketiga, iaitu golongan orang-orang munafik. Iaitu golongan orang-orang munafik. Para ulama kita menjelaskan, golongan munafik ni sebenarnya muncul ini selepas peperangan Badar. Kita tahu bahawa peperangan Badar ni itu berlaku pada tahun kedua hijrah. Yang mana ketika itu Allah Ta'ala beri pertolongan yang luar biasa kepada umat Islam, pada Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga kan peperangan Badar itu merupakan peperangan yang amat amat luar biasa. Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi apabila kemenangan itu Allah Ta'ala beri saat peperangan Badar, maka ketika itulah orang-orang yang kafir asalnya, tiba-tiba mereka mulailah berpura-pura menjadi sebagai Muslim, padahal sebenarnya dalam hati mereka adalah kekufuran. Okay? Inilah yang disebut nanti munafik. Jadi munafik itu didefinisikan dengan idharul khairi wa ibtalus syarri. Okay? Jadi munafik itu disebutlah ia sebagai sebagai orang-orang yang menzahirkan kebaikan tetapi ia menyembunyikan keburukan. Itu orang-orang munafik. Okay? Atau ada juga disebutkan juga dia menzahirkan seorang muslim tetapi sebenarnya ia adalah kufur. Namun begitu, sebelum kita bahaskan terlalu jauh tentang munafik ni ataupun tentang tanda-tanda dan ciri-ciri mereka ni, saya nak sampaikan bahawa munafik ini pun dibahagi kepada dua bahagian oleh ulama. Ada yang disebut dengan munafik i'tiqadi dan ada yang disebut dengan munafik amali. Munafik i'tiqadi ini macam mana? Memang asli dia adalah kafir, cuma ia berpura-pura sebagai muslim. Ini banyak sungguh dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah Ta'ala sebut ni pada ayat 8, 9, 10 sampai ayat berikutnya nanti, ni adalah munafik i'tiqadi. Okay, munafik i'tiqadi. Sama juga seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun pada juz berapa tu? 28 tak silap saya. Okay? Surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakatibun, kata Allah. Apa yang Allah Ta'ala jelaskan pada surah Al-Munafiqun itu pun itu lebih banyak bercerita tentang munafik i'tiqadi. Okay? Jadi kena kita ketahui ini. Munafik i'tiqadi ini ialah memang aslinya dia seorang kafir, tidak beriman sama sekali kepada Allah dan Rasul, tetapi ia cuba untuk berpura-pura menjadi seorang muslim. Dulu pada zaman penjajahan, ada orang Belanda, dia datang ke Nusantara ni, kemudian oleh kerana dia hairan melihat orang-orang yang pergi ke Mekah tu kemudian kuat mempertahankan keimanan, akhirnya dia pun berpura-pura menjadi seorang muslim, dia pun pergi belajar agama Islam tetapi sebenarnya dia adalah kafir. Ini yang kita sebut sebagai orang orientalis. Okay? Jadi ada orang-orang yang begitu, dia berpura-pura menjadi muslim padahal sebenarnya dia adalah kafir. Ini disebut dengan munafik i'tiqadi. Jadi kalau munafik i'tiqadi ini kita tidak ada termasuklah. Namun ada munafik yang kedua yang disebut dengan istilah dia munafik amali. Okay? Munafik amali ini macam mana? Dia muslim tapi
perbuatan dia perbuatan orang munafik. Misalnya apa yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis. Nabi kata, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik tu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzab. Kalau dia bercakap dia bohong. Jenis yang begini, ini bukan saja kepada orang kafir. Islam pun ada yang begini. Kalau dia bercakap saja bohong, bercakap bohong, bercakap bohong. Ini munafik ni, tetapi munafik amali. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf. Kalau ia berjanji dia akan ingkar. Okey. Ini pun masuk munafik amali. Wa idza tumina khana. Kalau ia diberi amanah dia akan berkhianat. Ini masuk kategori munafik amali nama dia. Iaitu mungkin dia masih sebagai muslim tetapi amalan dia, perbuatan dia adalah perbuatan orang-orang munafik. Okey. Jadi sama-sama tak betul lah sebenarnya. Okey. Jadi dahulu orang-orang munafik tu muncul di Madinah apabila umat Islam dan Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan yang luar biasa saat peperangan Badar. Maka ketika itu orang-orang kafir yang ada dekat Madinah tu mulailah merasa macam terancam mereka oleh kerana Rasulullah dan para sahabat ketika itu menang. Mereka pun mulai rasa macam terancam. Maka ketika itu ramai-ramailah mereka yang berpura-pura menjadi Muslim padahal sebenarnya mereka adalah kafir. Dan mereka itu amat sangat takut kalau ada ayat Allah yang turun menjelaskan tentang mereka. Okey. Sehingga kan Allah Taala ada sebut dalam Al-Quran, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik itu sangat takut kalau ada ayat yang turun menjelaskan isi hati mereka itu. Sebab dari luar tak ada beza. Dia pakai jubah, dia pakai serban, bahkan hadir ke dalam majlis Rasulullah SAW. Cuma yang paling mereka takutkan ialah kalau ada ayat Al-Quran yang turun yang menceritakan tentang hakikat diri mereka. Mereka tu sangat takut. Maka pada awal Al-Baqarah ni Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri mereka orang-orang munafik supaya dapat kita kenali bagaimanakah sebenarnya orang munafik ni. Okay? Baik, saya cuba bahaskan ayat 8 sehinggakan ayat 10 saja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang yang beriman. Wa minan nas dekat sini ini menunjukkan satu golongan manusia. Okey, wa minan nas ataupun sebahagian daripada manusia. Tidak semua. Ini sebahagian. Ada satu bahagian manusia yang jenis begini. Okey. Sebab pada awal Al-Baqarah ini tadi saya dah sebut bahawa ada 3 bahagian manusia Allah Taala sebut. 1 bahagian orang beriman, 2 bahagian orang kafir. Ini yang bahagian yang 3. Sebab tu Allah Taala menggunakan perkataan wa minan nas, sebahagian daripada manusia. Siapakah manusia yang dimaksudkan dekat sini? Ini mereka ni adalah orang-orang munafik. Apa mereka kata? May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka berkata amanna billah, kami ni beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimumin, padahal mereka sebenarnya tidaklah beriman, kata Allah Taala. Mengapa Allah Taala katakan begitu? Sebab fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Maka sebenarnya ketika mereka mengucapkan bahawa mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu hanya ucapan lisan mereka, bukan hati. Ini memberi pengajaran kepada kita bahawa tidak cukup seseorang mengaku beriman hanya dengan lisannya saja tanpa disertai oleh hati. Maka dan yang lain. Ni orang-orang munafik ni suka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian kata Allah wa ma hum bimumin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman, tidak beriman.
Mengapa Allah Ta'ala dapat katakan wa ma hum bimu'minin padahal mereka tidak beriman? Ini perlu kita tahu bahawa yang dapat mengetahui apakah kita ini betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tahu siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan siapa yang tidak betul-betul beriman kepada Allah. Dan Allah katakan mereka orang munafik ni wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Dan salah satu punca mereka Allah Ta'ala katakan tidak beriman. Mengapa? Li'annal iman al-haqiqi. Kerana keimanan yang sebenar. Ni kalau benar-benarlah seseorang tu beriman kepada Allah Ta'ala, maka mestilah sesuai hati dengan lisan. Okay? Jadi kalau seseorang tu benar-benar beriman kepada Allah, mestilah sesuai apa yang ada dalam hati dan apa yang diucapkan oleh lisan. Sebab dalam ungkapan bahasa Arab dikatakan innama ju'ilal lisan, lisan ni Allah Ta'ala jadikan hanya sebagai alat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Okay? Jadi ia berfungsi hanya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Jadi kalau ada orang mengucapkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang ada dalam hatinya, maka sebenarnya lisannya ini telah ia fungsikan untuk perkara yang salah. Oleh kerana itulah ia berdosa. Okay? Ia menjadi berdosa. Maka keimanan yang sebenar itu ialah apabila hati dengan lisan ini dah sama. Dalam hati asyhadu an la ilaha illallah, lisan juga asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hati asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lisan juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pasti begitu. Orang-orang munafik ini tidak. Di hati kufur, manakala di lisan mengucapkan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okay? Baik, itu ciri mereka yang pertama kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 9. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak sedar. Okay? Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawa orang-orang munafik ni, mereka ni berpura-pura beriman padahal sebenarnya mereka kafir. Yukhadi'una Allah. Sebab mereka ni hendak menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Mengapa Allah Ta'ala katakan mereka ini hendak menipu? Sebab biasanya penipu ini ayyadharul mukhadi' liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtinu khilafahu. Sebab biasanya orang yang penipu ni dia akan menampakkan sesuatu yang berbeza, dia menampakkan sesuatu kepada orang yang dia hendak tipu, tetapi apa yang dia nampakkan ni berbeza dengan apa yang dia sembunyikan. Misalnya dalam ungkapan dia mengatakan iya padahal dalam hati dia sebenarnya tidak. Itu boleh masuk kategori menipu. Okay? Jadi Allah Ta'ala katakan mereka ini hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Jadi mereka ini berpura-pura menjadi Muslim, menjadi orang beriman hanya kerana ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka berharap dengan cara yang mereka lakukan itu, mereka dapat tipu Allah dan orang-orang beriman. Maka oleh kerana itulah ulama mengatakan sebenarnya orang-orang munafik ni, mereka ni orang-orang yang bodoh. Mengapa dikatakan orang-orang bodoh? Macam manalah pula mereka hendak menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini sebenarnya memberi satu pengajaran juga kepada kita. Kita ni pun kadang-kadang orang Islam ni ada yang suka berpura-pura baik. Ada yang suka berpura-pura baik. Di hadapan orang tunjukkanlah macam mana dia baik, sungguh segala macam. Sebenarnya kita ketika itu hanya menjadi sebagai penipu. Kita ingat apakah kalau kita berpura-pura baik di hadapan orang lalu kita akan baik di hadapan Allah? Jawapannya tidak. Sebab Allah Ta'ala tahu semua apa yang ada dalam hati kita. Okay? Maka kita perlu menyamakan hati dengan lisan tu tadi. Apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar tu perlu untuk kita samakan supaya sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik. Kita teruskan. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman dengan cara menampakkan kebaikan, menampakkan beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Lalu kata Allah, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun."
Padahal tidak adalah yang mereka tipu melainkan diri mereka sendiri. Sebab apa? Semua tipu daya yang dilakukan orang-orang munafik itu, berpura-pura menjadi muslim, berpura-pura menjadi orang beriman, berpura-pura ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu kembali kepada diri mereka sendiri. Kembali kepada diri mereka sendiri. Mengapa Allah Taala kata begitu? Satu, oleh kerana mereka akan mendapatkan dosa yang amat besar daripada Allah Taala. Yang kedua, apa yang mereka lakukan tidak mendatangkan manfaat apa-apa kepada mereka. Yang ketiga, malah Allah Ta'ala membongkar akan hakikat diri mereka. Dibongkar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Termasuklah pada ayat ini. Tetapi malangnya, وَمَا يَشْعُرُونَ, kata Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak sedar akan perkara itu. Okay. Tidak sedar. Ada orang hendak menipu orang, dia tak sedar. Sebenarnya dialah yang kena tipu. Begitulah orang-orang yang munafik ni. Mereka ingat mereka itu sedang menipu Allah dan Rasul, padahal mereka tak sedar bahawa sebenarnya mereka lah yang sedang ditipu Allah Taala. Okay? Baik, kita teruskan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad. Kata Allah, dalam hati mereka itu ada penyakit. Okay. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka lah azab seksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, atas apa-apa yang mereka dustakan. Okay. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, sebenarnya dalam hati orang-orang munafik ini ada marad, ada penyakit. Penyakit apakah ini? Apakah memang hati mereka itu berpenyakit begitu? Tidak ada, okey. Bukan penyakit yang zahir ni, okey. Tetapi maksudnya penyakit bermakna maknawi, okey. Jadi fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Dalam ilmu tasawuf ada yang diistilahkan dengan amradul qulub, penyakit hati. Jadi ada orang ni kadang-kadang hati dia berpenyakit. Kalau dalam ilmu tasawuf ada disebut dengan penyakit-penyakit hati seperti hasad, seperti takbur, seperti riya dan ujub gitu. Itu masuk kategori penyakit hati yang merosakkan kesucian hati seseorang. Orang-orang munafik ni Allah Taala kata fi qulubihim marad, dalam hati mereka ni ada penyakit. Penyakit apakah yang ada di dalam hati mereka ini? Penyakit itu termasuklah penyakit syahwat dan syubhat. Okay? Syahwat dan syubhat ni apa dia? Kalau syahwat dan syubhat ni, inilah dua perkara yang menyebabkan seseorang sentiasa melakukan perbuatan dosa. Jadi sebenarnya manusia ni melakukan dosa, itu punca dia dua. Penyakit yang dua. Ada kalanya penyakit syahwat, ada kalanya penyakit syubhat. Baik, penyakit syahwat ni macam mana ni? Misalnya dia melakukan perbuatan maksiat atas dorongan syahwat. Okey. Misalnya apa? Misalnya dia mencuri, itu dorongan syahwat. Dia berzina, dorongan syahwat. Dia apa lagi? Dia menipu orang, itu dorongan syahwat. Yang kedua ada disebut dengan dorongan syubhat. Dorongan syubhat ni ini yang paling mengerikan. Kalau syahwat ni biasanya orang melakukan dosa atas dorongan syahwat dia. Dia tahu tu bahawa dia sedang berdosa. Misalnya apa? Misalnya pencuri. Pencuri tu kalau dia mencuri, dia tahu tu bahawa perbuatan mencuri tu perbuatan yang tak betul. Saya ingat tidak ada seorang pencuri yang menyangka bahawa dia perbuatan mencuri itu perbuatan yang baik. Tidak ada. Ataupun mungkin berzina dia. Saya ingat tidak ada seorang pezina pun yang meyakini bahawa perbuatan dia itu adalah perbuatan yang baik. Dia tahu bahawa perbuatan itu tak baik. Inilah dosa yang disebabkan dorongan penyakit syahwat. Yang paling berbahaya ialah dorongan atas penyakit syubhat. Ini paling berbahaya. Bagaimana mereka melakukan suatu perbuatan maksiat, suatu perbuatan dosa, tetapi mereka menyangka bahawa mereka sedang buat baik. Mereka buat dosa, mereka buat maksiat, tetapi ia menyangka bahawa ia sedang buat baik. Ini yang paling berbahaya. Sehingga kan orang-orang yang berada pada tahap ini atau yang terkena penyakit syubhat ni,
sangat-sangat susah mereka ini untuk disedarkan. Okay, sangat susah untuk disedarkan. Jadi itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang paling merugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Mahukah kamu diberitahu orang yang paling merugi amalannya, kata Allah. Siapakah itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi itu ialah orang yang melakukan perbuatan amalan yang sesat sebenarnya, namun mereka menyangka bahawa mereka sedang buat baik. Dia sebenarnya buat benda yang tak betul, tapi dia ingat dia sedang buat baik. Orang munafik ni termasuk di situ. Dia ingat dia berpura-pura menjadi Muslim, berpura-pura menjadi orang beriman, berpura-pura menjadi orang baik itu akan mendatangkan kebaikan kepada dia. Dia tidak tahu sebenarnya itulah yang mendatangkan keburukan itu kepada dia. Nah, mereka datang juga sembahyang ni. Datang sembahyang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang munafik ni, kalau mereka datang sembahyang, selalu datang lewat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas, tapi tetap solat. Dan mereka menyangka apa yang mereka lakukan ni baik untuk mereka. Padahal mereka tidak tahu itu adalah sesuatu yang buruk. Maka fi qulubihim marad, dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit, maksudnya penyakit syahwat dan syubhan, yang mana kedua-dua penyakit inilah yang melahirkan perbuatan-perbuatan buruk. Melahirkan perbuatan-perbuatan buruk. Bermacam-macam keburukan yang mereka lakukan. Fazadahumullahu marada, bahkan Allah tambahkan lagi penyakit itu yang ada dalam hati mereka. Mengapa Allah Ta'ala tambahkan? Adakah Allah Ta'ala zalim? Tidak. Oleh kerana mereka terus-menerus melakukan maksiat, maka ditambahkanlah penyakit tersebut. Ini sebenarnya menjadi suatu pengajaran juga bagi kita. Kita ni semakin hari kita berterusan melakukan dosa, melakukan maksiat, maka penyakit dalam hati itu semakin bertambah, semakin bertambah. Maka oleh kerana itulah kita diajarkan Allah dan Rasul satu konsep yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Macam mana kita nak membersihkan diri kita ni, jiwa kita, supaya tidak ada penyakit-penyakit. Maka adalah di sana diajarkan sabar, diajarkan syukur, diajarkan qanaah, diajarkan lain-lain supaya jiwa kita ini menjadi bersih. Okay? Baik, kemudian kata Allah, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Bagaimanakah pedihnya azab untuk orang-orang yang munafik ni? Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ni mereka berada di dalam berada pada kerak api neraka, tempat paling bawah. Itulah tempat orang munafik. Bima kanu yakdzibun, kerana kedustaan yang telah mereka lakukan. Baik, saya ingat setakat itu saja kuliah kita untuk petang ni. Mungkin ada kalau ada apa-apa soalan sedikit sebelum kita tutup, saya persilakan. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Baik, bagi sesiapa yang hendak bertanya boleh unmute ataupun tulis dekat chat tu. Kemudian insya-Allah saya akan cuba jawab. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di antara kita yang mempersendakan ayat Quran, itu boleh dikatakan munafik? Betul Ustaz? Baik, mempersendakan ayat Al-Quran. Dia mempersendakan macam mana dia mempersendakan ayat-ayat Al-Quran? Contoh, saya pernah dengar ada sekumpulan orang yang berkata, tak tahu kata mempersendakan tidak, tapi dia mengatakan tentang yang kata rusuk wanita, macam mana Ustaz? Dibuat dari wanita dibuat dari rusuk lelaki. Dan mereka, saya sendiri pernah dengar, dia kata kenapa tak buat daripada jantung, kenapa tak buat daripada, tapi dalam keadaan mentertawakanlah ayat tu, bukan yang menanyakan dengan sebenar. Jadi dalam keadaan mentertawakan yang tidak selesa lah kita dengar. Tapi saya tak tahu jatuh macam mana tu, munafik ke, berdosa ke. Okey, baik. Kalau kalau orang-orang sampai
sampai ke tahap mempersendakan ayat-ayat Al-Quran, kita kena tengoklah adakah dia dengan maksud untuk mengingkari Al-Quran tu ataupun tidak. Kalau dia mengingkari Al-Quran tu, maka dia jatuh bukan sekadar munafik tetapi boleh jatuh kepada kekufuran. Okay? Langsung dia boleh keluar daripada agama Islam. Sebab tadi saya dah sebutkan bahawa ulama kata bukan sekadar bukan sekadar dia mengingkari keseluruhan, bahkan kalau dia mengingkari sebahagian pun itu merupakan perbuatan yang dapat membawa kepada kekufuran. Tetapi mungkin ia sekadar mempersendakan sahaja. Mempersendakan ini pun saya tak pasti. Kalau seperti contoh yang disebutkan tadi sebenarnya dalam perkara tulang rusuk, wanita dicipta dari tulang rusuk atau tidak? Sebenarnya ini bukan satu perbahasan yang final. Memang ada riwayat yang mengatakan innal mar'ata khuliqat min dila'. Wanita dicipta daripada tulang rusuk. Namun hadis ini kalau dalam ayat Quran ni tak ada disebut. Ayat Quran yang bercerita tentang penciptaan wanita itu dalam surah An-Nisa ayat pertama. Kata Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi perkataan wa khalaqa minha zawjaha ni inilah yang dibahaskan ulama. Jadi dekat situ dikatakan manusia ini dicipta daripada jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptalah daripadanya pasangannya. Ini ulama berbeza pendapat ni menjelaskan ni. Ada sebahagian mengatakan bahawa ni maksudnya Hawa dicipta daripada Adam, iaitu tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Namun setengah ulama mengatakan ini tidak bermaksud begitu. Maksudnya ini penciptaan Adam dan Hawa itu sama, sumber dia daripada sumber yang sama, begitu. Jadi hadis Nabi yang mengatakan wanita dicipta daripada tulang rusuk itu pun itu difahami ulama daripada dua sisi. Ada ulama memahaminya secara tekstual sehingga kan mereka mengatakan bahawa wanita memang dicipta daripada tulang rusuk. Tetapi ada setengah ulama yang lain mengatakan bahawa hadis itu bukan berbicara tentang penciptaan, namun berbicara tentang karakter asal wanita, iaitu seperti tulang rusuk, yang mana Nabi kata kalau kamu tulang rusuk yang bengkok, kalau kamu nak luruskan ia dengan cara yang keras, dia akan patah. Kalau kamu biarkan, dia akan terus bengkok. So maknanya apa? Nabi ajarkan buat dengan slow saja. Begitu bersikap dengan wanita. Maka setengah ulama memahami hadis itu bukanlah bercerita tentang penciptaan, melainkan suatu analogi tentang karakter sifat wanita pada umumnya. Jadi kalau seperti kes yang disebutkan tadi, saya ingat saya tidak berani menghukum secara mudah, mengatakan mereka jadi kafir ke ataupun munafik. Mungkin mereka perlu tahu penjelasan asal daripada apa yang mereka perkataan tu. Baik, ini ada masuk ke chat lagi soalan. Bagaimana jika ada orang tidak mempercayai adanya azab kubur? Orang kalau dia tidak mempercayai azab kubur, dia boleh jatuh juga kepada kekufuran, sebab azab kubur itu merupakan sesuatu yang sabit dalam agama Islam. Baik, bagi orang yang belum terbuka nak membaca Quran, boleh ke dikatakan munafik? Kalau orang belum terbuka hatinya membaca Quran, belum mahu lagi, adakah itu boleh dikatakan dia sebagai orang munafik? Saya tidak ingin mengatakan dia orang munafik. Sebab apa? Orang membaca Quran ataupun tidak sebenarnya itu bukanlah pertanda dia munafik ataupun tidak. Kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dalam hadis Nabi itu ada Nabi mengatakan orang munafik itu pun ada yang membaca Al-Quran. Jadi yang membaca Quran ini bukan sekadar orang beriman saja, malah orang munafik pun itu ada di antara mereka yang membaca Al-Quran. Mungkin kita dah pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kan. Nabi mengatakan masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrajah. Perumpamaan orang beriman yang membaca Quran itu seperti buah utrajah.
Ada orang menterjemah utrojah ni seperti limau lah apalah. Saya lebih suka tidak menterjemah. Seperti buah utrojah. Ini orang beriman kalau dia baca Quran. Macam mana buah utrojah ni? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Dia sangat harum dan rasa pun sedap. Ni kalau ada buah ni harum sungguh, rasa pun sedap. Oh, memang nikmat sungguh dah kan. Itu orang beriman yang baca Quran. Kemudian kata Nabi, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran. Tengok ni. Perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Quran, kamathalit tamrah, itu seperti tamar kurma. Tidak ada baunya tetapi rasanya tetap sedap. So maknanya apa? Ada juga orang beriman mereka tidak baca Quran, tetapi mereka tetap masuk kategori orang beriman. Okay? Baik, kita teruskan hadis Rasulullah ni. Kemudian Nabi kata, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang munafik yang membaca Quran. Apa yang kita faham ni? Ada orang munafik yang baca Quran. Sebab tu orang munafik ni jangan kita faham dia jauh dari agama ni. Tidak. Dia malah menceburkan diri ke dalam agama ni, tetapi hatinya tak ikut. Dia ikut dalam majlis ilmu, dia ikut dia ikut dalam perkumpulan-perkumpulan orang Islam, tapi zahirnya saja, hati dia tidak. Maka Nabi kata perumpamaan orang munafik yang membaca Quran itu seperti buah raihanah. Bagaimana buah raihanah tu? Rihuha tayyibun, dia sangat harum, tetapi wa ta'muha murrun, rasanya sangat pahit. Okay. Jadi orang membaca Quran ataupun tidak sebenarnya bukanlah menjadi penentu dia menjadi seorang munafik ataupun tidak. Okay. Namun walaupun tadi dikatakan itu bukan penentu mukmin atau munafik, kita kenalah baca Quran. Okay. Baik, ada yang lain Ustaz, bertanya lagi? Saya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa ni Quran ni kalau ikutkan dia bukan pada orang Islam je kan, sepatutnya pada seluruh manusia. Jadi kalau biasanya kita ni selalu kadang bagi hadiah pada non-Muslim terjemahan Al-Quran. Jadi kalau bila mereka baca je, adakah yang saya perhati ayat yang kedua ni, kata dia kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka, ataukah bolehkah saya terjemahkan petunjuk bagi mereka yang hendak mendekati Allah? Jadi sifat-sifat bawah tu dia kena ada, dia kena percaya yang gaib. Pada yang non-Muslim, pada yang Islam kita dah faham. Tapi bila orang non-Muslim yang muda baca, mungkin itu ke cara dia ke macam mana Ustaz? Saya bimbang sebab mungkin orang faham ke? Baik, saya faham. Faham ke? Terima kasih Ustaz. Baik, memang Al-Quran ni dia bukan sekadar diturunkan untuk umat Islam saja. Okay? Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni juga, Allah berfirman, tapi nanti di ayat 100 sekian, kata Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kita perhatikan ayat Allah Ta'ala. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah. Fungsi dia apa? Hudan linnas. Dekat situ digunakan petunjuk kepada manusia. Kalau digunakan perkataan an-nas, ini bermakna yang sangat umum. Bukan sekadar kepada suatu kaum, kepada suatu kelompok agama. Tidak, kepada semua manusia. Bangsa apapun ia, suku apapun dia, agama apapun dia, masuk kategori an-nas. Okay? Tetapi mengapakah pada awal Al-Baqarah ni, atau mungkin dalam beberapa ayat yang lain dikatakan hudan lil muttaqin. Ini lebih spesifik, lebih khusus kan, kepada orang-orang bertakwa. Tadi kes dah disebutkan, kita mungkin bagi kepada non-Muslim terjemahan Al-Quran dengan kita berharap supaya mereka boleh masuk Islam. Macam mana sebenarnya keadaan ini? Jadi macam dia begini. Memang pada dasarnya Al-Quran ni adalah merupakan petunjuk kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Namun tidak semua manusia mengambil manfaat daripada petunjuk Al-Quran. Tidak semua. Walaupun sebenarnya ini Allah peruntukkan untuk semua manusia. Sama juga seperti Rasulullah. Rasulullah tu Allah Ta'ala utus. Untuk siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah tu pun Allah Ta'ala utus untuk seluruh alam. Bukan untuk bangsa Arab saja. Namun yang mengambil manfaat daripada Rasulullah siapa? Hanya orang-orang beriman saja. Sama juga dengan Quran. Yang mengambil manfaat daripada Quran ni hanya orang-orang yang bertakwa sahaja. So maknanya apa? Kalau ada non-Muslim
Misalkan kita bagi hadiah Quran, dia baca, kemudian dia faham, dia mengerti, kemudian dia tertarik untuk masuk Islam, maka saat dia masuk Islam tu, itulah dia baru manfaat dengan Al-Quran tu. Selama dia masih non-Muslim, dia belum manfaat Quran tu sebenarnya bagi dia. Jadi Quran ni ia menjadi manfaat itu hanya kepada orang-orang bertakwa apabila isi kandungan Quran itu diamalkan. Seperti beriman kepada Allah, mendirikan solat, kemudian berinfak tadi, menolong orang lain, dan seterusnya. Begitulah maksud dia. Okay? Jadi ini tidak bermakna ada percanggahan antara ayat Al-Quran ini. Okay? Cuma apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, itu bentuk yang umum, yang ini bentuk yang khusus, bahawa yang mengambil manfaat pengajaran daripada Quran ini dia hanya orang-orang bertakwa sahaja. Okay? Bahkan Allah Ta'ala tidak katakan orang-orang Islam, sebab realiti kita tengok ramai juga orang yang mengatakan dia sebagai Muslim tetapi tidak mengambil manfaat daripada Al-Quran. Okay? Baik, saya ingat tu jawapan saya. Ada lagi nak bertanya? Kalau tak ada, kita tutup doa. Okay? Saya ada satu, Ustaz, kalau boleh. Okey, Ustaz. silakan. Okey. Dalam keadaan sekarang yang dikatakan berpenyakit ni, antara dia fizikal dan juga mental, emotional kan. Jadi kalau yang dikategorikan oleh psikiatris penyakit mental, dan kita tahu perbuatan mereka itu bercanggah dengan ajaran Islam, tapi mereka dikatakan sakit mental. Adakah mereka bertanggungjawab atas perbuatan mereka, dan di mana kita draw the line ataupun kita membezakan dia sedar atau tak sedar apa yang dia buat tu dari sudut pandangan Al-Quran? Okey, baik. Dia penyakit mental dekat sini yang dimaksudkan ni, dia bukanlah seperti penyakit gila, okey, atau ada masalah pada akal, okey. Bukan tu maksud dia. Kalau dalam istilah bahasa Arab dia ni, ini disebut dengan ada istilah zahir dan ada maknawi, okey. Kalau dia zahir tu memang nampak benda tu. Kalau maknawi tu dia tak ada benda, okey. Tidak ada benda. Jadi penyakit yang dimaksudkan yang disebutkan pada ayat yang tadi fi qulubihim marad, itu bentuk dia maknawi. Okay? Jadi saya pun tidak boleh mengatakan ini sebagai penyakit mental. Okay? Sebab kalau bila kita sebut ni penyakit mental, mungkin dia lebih kepada akal fikiran, dia ada masalah dekat situ. Okay? Tetapi ini penyakit dengan maknawi yang tidak ada nampak benda dia. Dan kita pun susah menjelaskan, saya ingat tidak masuk dalam kategori mental juga. Cuma ini yang bersarang dalam hati itu, yang mendorong dia untuk sentiasa melakukan dosa, melakukan maksiat. Yang itu tadi yang saya sebut dua. Ada kalanya disebut penyakit syahwat, ada penyakit syubhat. Okay? Jadi penyakit syahwat dan syubhat ni sebenarnya saya pun tak boleh katakan ini penyakit mental, sebab sebenarnya semua orang ni ada. Kita pun ada penyakit syahwat. Cumanya penyakit syahwat kita ni ada kalanya kita masih boleh kontrol kan. Syahwat kita mendorong kita untuk berbuat dosa misalkan. Tapi kita masih boleh kontrol, kita boleh tahan, atau misalnya kita terlepas kadang-kadang tetapi lepas tu kita cuba taubat, kita kembali lagi. Mereka ni tidak, kata Allah, penyakit tu ada terus mendorong mereka, malah penyakit ni semakin Allah Taala tambah, maka dosa maksiat mereka pun semakin bertambah-tambah. Okay? Jadi itu mafhum marad yang dimaksudkan dekat situ, bukan dalam masuk kategori penyakit dalam definisi penyakit yang sekarang, yang mana diklasifikasikan ada penyakit yang bentuk fizikal dia ataupun ada penyakit mental macam tu. Okay? Baik, saya ingat setakat tu saja dulu kita untuk petang ni. Sebab sini gelap sangat, dia nak hujan. Saya takut nanti tiba-tiba line internet tak elok. Okay? Baik, saya ingat kita tutup dengan doa ringkas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang telah join pada petang ni. Setakat ni saya tengok ada tadi 74 ataupun 75 orang. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.